Tuan-tuan dan puan-puan lebih baik. Dan tuan-tuan dan puan-puan jauh lebih baik, kenapa merasa diri kurang? Bukannya kita dah jadi malaikat baru kita berdakwah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan jelah, kita tak perlu menjadi perfect sebab manusia tak akan jadi perfect. Perfection belong to Allah. No way. Tetapi salah satu kita nak menjadi lebih baik ialah dengan mengajak orang menjadi lebih baik. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri, dia kata, jikalau syarat untuk menasihati orang lain kepada kebaikan ialah diri orang itu mestilah lebih baik daripada orang yang dinasihati, nescaya di dunia ini tak akan ada sesiapa yang akan menasihati sesiapa. Sebab tak akan siapa pun perasan dirinya baik. Saya nak bagi kepada kesimpulan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada satu kisah dalam riwayat Bukhari, tapi dia akan mengambil masa 10 minit. Kerana kisah ini sangat deep. Saya meremang bulu roma setiap kali saya bacakan kepada sahabat-sahabat saya. Bolehkah Ustaz minta izin? Boleh ya? Saya kena minta izin dulu. Janji kena ditepati. Kisah ini tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an. Ka'ab ibn Malik sebelum perang Tabuk, dia tak pernah ketinggalan walaupun satu perang. Tak pernah. Dan untuk perang Tabuk, Nabi telah memberitahu kepada semua sahabat bahawa perlu bersedia lebih awal. Maka Ka'ab bin Malik, dia sendiri kata, aku tak sediakan 2 kuda yang lebih baik, melainkan untuk perang Tabuk aku sediakan 2 kuda yang sangat baik. Senjata semua dah ready, get ready. Baju besi perisai semua dah ready. Dan Allah menguji Ka'ab bin Malik sebagaimana Allah menguji Yahudi yang dilarang pergi ke laut pada hari Sabtu, tetapi hari Sabtu itulah ditimbulkan banyak ikan. Dan Allah menguji Ka'ab bin Malik dengan pada saat dia sedang bersiap sedia untuk pergi ke perang, ke Tabuk. Waktu itu musim kurma berbuah dan dia memiliki ladang kurma. Bila Nabi dah seru sahabat semua untuk pergi, Ka'ab bin Malik masih tak bergerak. Dia tak pergi. Bila dia tak pergi, dia tunggu dan lalu dia kata, dia alasan, dia kata, tak apa, aku ada kuda laju, cepat, insyaAllah aku boleh kejar. Hari demi hari, semakin jauh Nabi dengan para sahabat tinggalkan dia. Akhirnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tak pergi perang Tabuk, yang diwajibkan ke atas orang Islam. Dan Ka'ab bin Malik kata, waktu itu aku melihat di Madinah, semuanya dia nampak wanita, kanak-kanak, orang tua dan orang yang uzur, yang dikecualikan dari perang, dan juga lebih kurang 80 orang munafik. Waktu itu, selepas 19 hari berperang, Nabi balik ke Madinah. Dan antara sunnah Nabi, selepas bermusafir, Nabi akan balik ke masjid untuk solat 2 rakaat. Selepas solat, Nabi panggil semua yang diwajibkan pergi tapi tak pergi untuk bagi penjelasan. Dipanggil orang munafik dulu. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena tahu, Ka'ab bin Malik bukan tergolong dalam munafik. Dan dia bukan orang tua, dan dia bukan wanita, dan dia bukan kanak-kanak, dan dia bukan uzur. Satu persatu orang munafik dipanggil, dan mereka menipu Nabi. Mereka cari alasan tak nak pergi. Kenapa tak nak pergi? Macam-macam alasan mereka. Nabi lepaskan mereka. Sampai kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab waktu itu dia sendiri riwayatkan, dia kata, ketika dia berjalan menuju Nabi SAW, dia masih sedang memikirkan apa alasan dia nak bagi. Bila duduk sahaja depan Nabi, sebelum Nabi bertanya kepada dia, dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya ya Rasulullah, aku nak buat pengakuan. Semasa aku berjalan kepadamu ya Rasulullah, aku masih sedang memikirkan apa alasannya aku nak bagi kepada engkau. Kerana aku nampak orang munafik yang bagi alasan kepada engkau semua dilepaskan, dan aku harap aku juga dilepaskan oleh engkau tanpa dipersalahkan. Tetapi ya Rasulullah, aku tahu jikalau aku menipu engkau, Allah akan bagi tahu kepada engkau. Maka ya Rasulullah, aku nak bagi tahu, sebenarnya saya tiada alasan
untuk pergi berperang Tabuk, melainkan aku telah dilalaikan oleh ladang kurmaku. Sebagaimana hari ini kita tak ada alasan untuk tak berdakwah, kecuali kita dilalaikan dengan ketaksupan kita kepada mencari harta dunia, tetapi rupa mencari harta untuk akhirat. Maka Nabi buat apa? Nabi tak cakap dengan Ka'ab. Nabi kata, engkau pergi. Dan kemudian Nabi memerintahkan semua sahabat, termasuk isteri-isteri mereka, untuk memboikot Ka'ab dan 2 lagi sahabat yang tak pergi. Boikot macam mana tahu tuan-tuan dan puan-puan? Boikot sehingga mereka bagi salam pun tak boleh jawab. Isteri-isterinya tak boleh bersama dengan suaminya, tak boleh bercakap dengan mereka, memulaukan mereka secara mutlak. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat punya imannya lah, di depan Nabi, Nabi boikot mereka, mereka rasa diri mereka ahlu neraka. Dan Ka'ab bin Malik kata, dia rasa seperti nak mati. Sebab perasaan nampak Nabi, tapi Nabi tak bercakap dengan kita. Bayangkan, kita sayang mak bapak kita sayang kita, mak bapak kita jumpa kita tak bercakap dengan kita, tegur pun tak tegur, kita bagi salam pun tak bagi. Susah hati tak? Susah hati. 40 hari mereka kena boikot. Tapi pada hari ke-40, seorang sahabat pergi jumpa dengan Ka'ab selepas solat subuh dan kata, wahai Ka'ab, bergembiralah engkau wahai Ka'ab, kerana sesungguhnya engkau telah diampunkan. Ka'ab bertanya, apakah Allah yang mengampunkan ataupun Nabi? Dia kata, Allah menurunkan wahyu untuk mengampunkan kamu. Bergegas dia pergi ke Masjid Nabawi berjumpa dengan Nabi SAW. Dan dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku bertaubat dan selepas ini aku tak akan lagi mencari alasan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sebagai tanda taubatku ini ya Rasulullah, aku serahkan semua harta ini kepadamu ya Rasulullah untuk Islam. Maka Nabi bertanya, ya Ka'ab, jikalau begitu apa yang kau tinggalkan untuk ahli keluarga engkau? Ya Rasulullah, aku meninggalkan untuk ahli keluargaku harta rampasan daripada perang Khaybar, mencukupi insya-Allah. Dan dikatakan selepas itu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tak pernah ketinggalan walaupun satu perang. Tuan-tuan dan puan-puan, alasan kita di dunia ini insya-Allah manusia tak akan peduli dan manusia mungkin okey je. Tapi bawalah alasan ini ke akhirat dan beritahu alasan yang tuan-tuan dan puan-puan ada pada hari ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah dan bermunajatlah agar Allah terima alasan kita. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan tak yakin alasan itu akan diterima, maka saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, Allah masih sayangkan kita kerana Allah masih bagi kehidupan kepada kita. Dan saya nak akhiri dengan surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 70 dan 71. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ungkapkanlah perkataan yang benar. Jangan cari alasan. Yuslih lakum akmalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan mereka, nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan memperbaiki amalan kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah suruh kita buat, Nabi suruh kita buat, qala Allah qala Rasulullah wa sami'na wa ata'na. InsyaAllah Allah sebut, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tak cari alasan, mereka inilah yang memperolehi kemenangan yang besar. Dan kemenangan yang besar ini tuan-tuan dan puan-puan, jannah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan cari alasan. Saya dah lakukan kerja saya, datang memberikan motivasi. Lepas ni sebab marah kat saya tak nak jemput lagi, tak apa, okey je. Saya dah ada jawapan depan Allah. Aku dah sampai ke Masjid Al-Husna. Mereka lepas tu tak jemput saya. Saya bukan nak melobi untuk talk, tak apa, tak jemput tak apa. Saya berdakwah bukan cari makan. Saya berdakwah cari redha Allah. Suka tak suka saya doakan tuan-tuan dan puan-puan keluar dari alasan dan carilah sebab untuk melakukan lillahi ta'ala. Takut ke, sensitif ke, semuanya ketepikan. Buat kerana Allah, insya-Allah Allah akan bantu. Dan antara salah satu cara saya tak nak bagi tuan-tuan dan puan-puan ada alasan je lah, tak ada material. Kat belakang tu kami ada booth dakwah. Kami sediakan bahan dakwah percuma untuk tuan-tuan dan puan-puan. No excuse anymore. Siapa yang tak nak ambil, jangan kata tak ada ilmu, tak ada alat. Alat dah ada, ilmu dah ada.
What excuse you have now? Moga-moga Allah membantu kita, insya-Allah. Yang baik datang dari Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Panjang umur, kita jumpa lagi. Andai kata terkasar bahasa, saya mohon maaf. Tak puas hati dengan saya, cakap depan-depan, jangan mengumpat. Kerana tuan-tuan perempuan bagi pahala free kat saya. Jangan begitu. Sama-sama kita masuk syurga, insya-Allah. Allah, Allah, Allah.